Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Encik. So, seperti yang Encik tahu, hari ini kami nak interview berkenaan dengan LKM, iaitu Lembaga Kejuruteraan Malaysia. So, kami memperkenalkan diri dahulu. Saya Nur Afrah binti Yusof. Dan saya Nalisa saya Ramita Ahmad Izam. So, kami daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka, pelajar tahun akhir, jurusan Teknologi Kejuruteraan. So, sebelum kami tanya soalan dekat Encik, boleh Encik memperkenalkan diri dulu, syarikat yang Encik tengah kerja sekarang atau apa-apa informasi yang berkaitan? Saya kenalkan diri saya dulu. Saya Sultan Binti. Saya daripada Pokok. Jadi sekarang mempunyai sebagai industri proses di salah satu company yang membuat medicine, yaitu Hospice Stanford yang beroperasi di Kalimantan. Jadi saya Kami direct ke soalan. Okey. So, adakah pendapat Encik, adakah seorang jurutera memerlukan proses untuk meluluskan sesuatu dokumen? Betul. Ada boleh meluluskan sesuatu dokumen yang disebutkan oleh jurutera profesional. Okey. So, selain daripada itu, adakah seorang jurutera boleh menyebarkan sebarang maklumat projek kepada sesiapa sahaja maupun klien yang akan dia jumpa selepas tu? Tidak sama sekali. Sebab dia adalah antara kita manusia Malaysia, iaitu satu produk kita. Masalah kita tidak boleh menyebabkan sebarang maklumat terhadap dengan persetujuan oleh Okey, faham. Terima kasih. So, selain itu, adakah seorang jurutera boleh menerima sebarang manfaat ataupun yang lebih kita kenali sebagai wang ringgit ataupun apa-apa barang yang berharga lebih daripada satu pertubuhan ataupun syarikat yang dia sedang bekerja sekarang? So, pada pendapat Encik, adakah seorang jurutera mempunyai laporan ataupun kertas kerja yang khusus dengan standard tersendiri? Pada seorang jurutera profesional, kita yang bekerja di dalam sistem Malaysia profesional, sepatutnya mempunyai standard ketertinggian So, berapa lamakah masa yang diperuntukkan oleh seorang jurutera untuk memaklumkan kepada BEM ataupun LKM jika berlaku sebarang masalah yang tidak diingini? Okey. Saya rasa itu saja. Terima kasih kepada Encik Nizam selaku jurutera kerana meluangkan masa bersama kami dan memberi sedikit sebanyak pendapat berkenaan LKM. Terima kasih. Terima kasih, Encik. Okay. Hai, good morning Deva. Ya, good morning. Okay. Nama saya Syakina dari Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Sebab saya nak buat interview ni untuk mengetahui lebih mengenai kepada engineering etik dan ocean. Okey. Sebelum kita start interview, boleh tak Deva perkenalkan diri, company mana, rasa memegang jawatan apa kat company tu? Boleh. Hai Syakina. Nama saya Deva Raj. So, saya bekerja di Kuala Lumpur Kepong, Polyumas dekat Pulau Indah, Klang.
So saya bekerja sini sebagai seorang senior mechanical engineer lah, yang menjaga dan menjaga semua tentang maintenance ataupun kerja-kerja mechanical di sini lah. So itu sedikit sebat Okay, tentang saya. Kita pergi kepada soalan yang pertama. Boleh. Bagaimana jikalau pendapat atau nasihat daripada seorang jurutera kepada majikan tentang suatu kerja tetapi pendapat ditolak oleh majikan? Apakah maklum balas yang boleh dilakukan oleh jurutera tersebut? Okey, untuk soalan pertama ni, perkara ini mungkin akan terjadi, mungkin tidak akan terjadi, tapi tergantung pada situasinya lah. So, sebagai seorang jurutera, kalau kita semua nak suggest ke propose sesuatu perkara dan misal kata ditolakkan, reaksi kita akan jadi, of course lah reaksi kita akan jadi lain, tapi kita kena stay pada thinking yang positif lah. Kalau di reject, kita try explain pada mereka apa yang sepatutnya yang kita nak propose dekat dia. Mungkin yang awal-awalnya kita propose dekat dia tidak mungkin yang detail lah, tapi kita boleh buat secara detail. Kalau perkara itu kita sendiri tahu ini akan berjaya, kita try buat detail yang boleh, lepas tu present dekat pihak pengurus supaya mereka boleh accept kita punya proposal lah. Misal kata dia masih reject tapi tidak ada masalah, kita ambil sebagai perkara yang positif, kita keep on working on that lah. Kita bukan saja idea ini yang akan di-reject saja kan. Bukan saja semua idea yang akan di-reject. Mungkin satu akan reject, yang lain mungkin akan accept. So kita keep on work on that lah. Ada kenyataan nyata seorang jurutera profesional dibenarkan bekerja atau berlatih sebagai seorang perunding ataupun kontraktor pada masa yang sama. Adakah anda bersetuju dengan kenyataan ini? Okey, kenyataan ini untuk pendapat saya. Pendapat saya, jika seseorang yang bekerja dan misal kata dia engineer itu dah dapatkan professional certificate dia boleh buat konsultansi ataupun perunding di tempat kerja dia lah, ataupun kalau dia nak jadi kontraktor, kalau dia ada company yang sendiri dan dia juga yang kontraktor dan dia ada yang dia ada professional certificate, dia juga boleh menjadi konsultansi untuk company ataupun untuk kerja-kerja dia lah. Sebab apa? Kalau kita dapatkan seorang certificate professional, untuk pendapat saya lah, certificate professional, kita akan tahu apa itu ethics, apa yang sepatutnya kita seorang jurutera profesional perlu buat dan apa yang tidak perlu buat. So setiap langkah yang kita ambil sebagai satu langkah, ataupun kita kalau nak buat konsultansi, kita akan dah fikir tentang yang professional ethics sebelum kita mengapprovekan ataupun meneruskan dengan kerja-kerja sebeginilah. Itu pendapat saya lah tentang kenyataan itu. Okey. Pergi ke soalan ketiga. Ya, boleh. Apakah yang dimaksudkan dengan program keselamatan dan kesihatan di tempat kerja? Okey, kalau program keselamatan dan kesihatan itu setiap tempat kerja akan ada. So, untuk keselamatan, kita di tempat kerja, yang paling penting tu kita kena jagakan keselamatan kita. Meskipun kerja tu mungkin membahayakan kita, sebab tu kita kena ambil langkah-langkah yang sepatutnya sebelum kita mulakan sesuatu kerja. Kita kena buatkan apa yang sepatutnya akan melindungi kita daripada perkara-perkara yang boleh membahayakan kita lah. Kita boleh buat macam HIRAC, job safety analysis, lepas tu HAZOPs kita boleh buat. Macam perkara-perkara ini kita buat, lepas tu kita akan tahu apa yang boleh membahayakan kita. Lepas tu kita boleh start kerja dengan selamat. Untuk kesihatan pula, untuk contohnya dekat tempat kerja tu, DB bunyi tu akan berlainan. So kalau macam tu, kita untuk kesihatan kita kena buat macam periodically, macam setahun sekali ke, ataupun periodic punya checking lah untuk tempat kerja, untuk mengenal pasti yang tempat yang
ada yang high noise ataupun kita menghantar semua pekerja-pekerja di sesuatu tempat kerja untuk test dia punya hearing sense and so on lah. Dan juga masalah kesihatan semua dia boleh kita sebagai majikan tu mereka boleh arrange lah. Tu pendapat saya tentang keselamatan dan kesihatan. Okey. Ya. Okey, kita pergi ke soalan keempat pula. Ya. Okey, apakah itu etika? Di dalam kerjaya jutera, etika boleh dibahagikan kepada etika personal dan etika profesional. Terangkan kedua-dua kategori etika itu. Okey, etika professional ethics lah, itu terdiri pada kita sendirilah, seseorang itu. Professional ethics tu macam kita tahu apa yang kita sepatutnya kena buat, apa yang betul ataupun salah. So sesuatu langkah yang sebelum kita ambil tu kita kena pastikan tanya diri sendirilah whether itu perkara benda tu boleh kita buat atau tidaklah. Itu sebagai personal ethics. Macam itu build pada kita lah, kita akan set kita punya mind. Ini yang kita kena buat, macam ni kita kena jalankan kita punya kerja semua. So itu kita tidak boleh cross the limit lah, macam tu. Kita tak boleh cross kita punya professional ethics punya, personal ethics punya limits. Untuk professional ethics, kita kena, macam contohnya kita kena ada honesty, and then macam mana kejap. Lupa. Okay. Lupa sampai. Ada tulis tapi lupa. Tak apa. Okay, professional ethics. Okay, tak apa. Okay, honesty. Lepas tu kita kena ada truth. Macam tu lah. So, kalau professional ethics, kita ada sebagai seorang profesional ataupun jurutera profesional yang dicertified lah, and competent person training certificate and so on. Dia ada professional ethics. Ini yang kita kena buat, macam ni kita kena buat. Kalau benda tu, kalau kita buat sesuatu calculation untuk satu projek, contohnya, kalau kita sebagai profesional, kalau kita tahu benda tu salah, kita tidak boleh teruskan dengan itu. Kita kena betulkan sampai benda ni jadi betul, lepas tu baru kita proceedkan dengan itulah. So itu sedikit tentang soalan nombor 4. Okey. Kita pergi ke soalan nombor 5. Ya. Okey, apakah faedah bagi pengurusan keselamatan dan kesihatan yang baik di tempat kerja? Faedah manfaat lah. Macam Manfaat. Bagi pengurusan. Boleh ulang soalan tu? Okey, Sorry. apakah faedah bagi pengurusan keselamatan dan kesihatan yang baik di tempat kerja? Okey, untuk ini nombor 5, kalau kita nak shortkan answernya, kalau kita jagakan keselamatan dan kesihatan pekerja-pekerja ataupun orang yang bekerja di kilang, kita boleh kita boleh capai 3 benda lah, saya akan cakap. Satu, obviously kita datang kerja dengan selamat, balik pun dengan selamat lah. Lepas tu kita akan comply 100% yang regulation yang ditetapkan di tempat kerja ataupun di undang-undang lah. Lepas tu ketiga, kita boleh elakkan apa-apa LTI ataupun kejadian kemalangan di tempat kerja semua. Ya, ini 3. Datang dengan balik dengan selamat, 100% compliance, itu LTI, zero LTI, dan of course zero fatality lah kalau kita menjaga kita punya keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dengan baik.